Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk menyambung pembacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah susunan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Dan kita telah selesai 4 bab daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, dan insya-Allah pada tengah hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-5 berkenaan dengan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maja fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini membentangkan tentang hadis-hadis yang memberikan maklumat kepada kita tentang uban yang ada di kepala baginda Nabi SAW dan juga pada janggut Nabi SAW. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Hadis yang ke-36 berkenaan dengan tidak banyak uban di kepala Nabi SAW. An Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu hal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh dhalik innama kana shayban fi sudghai walakin Abu Bakrin khadaba bil hinna'i wal katam. Diriwayatkan daripada Qatadah, beliau berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewarnakan rambutnya? Ini Qatadah bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Dia tanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewarnakan rambutnya? Jawabnya Anas bin Malik, rambut baginda tidak begitu banyak beruban sehingga perlu mewarnakannya. Uban baginda hanya ada di kedua-dua pelipisnya, yakni rambut yang tumbuh pada bahagian kepala di antara dahi dan telinga. Di tepi lah, maksudnya di tepi ni. Di antara dahi dan telinga, di tepi. Akan tetapi Abu Bakar sememangnya pernah mencelup rambutnya dengan inai dan katam, yakni sejenis rumput. Daripada hadis ni dapat kita simpulkanlah, dalam hadis di atas Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa uban di kepala Nabi SAW tidaklah banyaklah uban di kepala Nabi SAW sebagaimana uban di kepala Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kan uban di kepala Sayyidina Abu Bakar itu perlu dicelup, perlu diwarnakan sebab terlalu banyak sangat, nampak seakan-akan nampak tua lah sebab terlalu banyak uban di kepala Sayyidina Abu Bakar. Tapi di kepala baginda Nabi SAW tidak banyak uban, sehingga perlu untuk diwarnakan rambut. Menurut ulama, maksud Anas radhiyallahu anhu bukanlah untuk menafikan Nabi SAW pernah mencelup ubannya, akan tetapi beliau bermaksud baginda tidaklah sentiasa mencelup ubannya kerana uban baginda hanya sedikit. Kenyataan bahawa Nabi pernah mencelup ubannya tidak dapat dinafikan kerana ada diceritakan oleh hadis yang lain termasuk daripada Sayyidina Anas sendiri.
Jadinya Sayyidina Anas dapat kita fahamlah, dia tidak menafikanlah Nabi SAW pernah mencelup rambut, uh, 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 pernah mencelup rambut, tapi bukanlah selalulah, bukan selalu, sebabkan Nabi SAW ubannya hanya sedikit saja berbanding dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadinya pengajaran daripada hadis yang ke-36 kita bacakan ini, hadis di atas menunjukkan bahawa Nabi SAW mempunyai uban, namun tidaklah banyak sebagaimana uban Sayyidina Abu Bakar. Jadinya yang kedua, keharusan mencelup uban kerana ini menjadi amalan para sahabat. Adapun mencabutnya adalah makruh berdalilkan hadis yang akan dikemukakan pada penghujung bab nanti. Jadinya mencelup uban ini dia menjadi amalan kepada para sahabat. Tetapi mencabut uban adalah makruh. Makruh tidaklah haram mungkin untuk kita ni mencabut uban, tetapi hanya makruh saja. Kalau ada uban di kepala kita mahupun eloklah untuk tidak dicabutlah. Tidak dicabut uban yang ada di kepala kita. Yang seterusnya, hadis yang ke-37 yang menceritakan tentang berkenaan dengan bilangan uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu qala ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa arba'a asyrah sya'aratan bayda. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku membilang uban pada rambut dan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak mendapati melainkan 14 urat rambut putih sahaja. Ini Sayyidina Anas bin Malik. Dia kira, Sayyidina Anas ini beliau kira berapakah uban yang terletak di kepala baginda Nabi SAW, di rambut dan juga di janggut, dan dia mendapati 14 urat rambut putih sahaja. Dan hadis ini nak ceritakanlah jumlah uban yang ada di rambut baginda Nabi SAW, iaitu 14 urat sahaja, 14 helai rambut putih saja. Jadinya kalau kita nak ambil pengajaran daripada hadis ini, kita lihat betapa sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik ini, betapa cintanya beliau kepada Nabi sehinggakan uban Nabi pun beliau kira. Itu hebat sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ini, tahap kecintaan mereka kepada Rasulullah itu sangat-sangat maksimum, sangat-sangat tinggi. Sehinggakan uban Nabi SAW sendiri, uban Nabi pun mereka kira berapa helai. Itu menunjukkan betapa mereka ini kasih dan sayang dan cinta kepada Nabi SAW. Itu yang seterusnya, hadis yang ke-38, di mana uban Nabi SAW tidak kelihatan ketika baginda meminyaki rambutnya. Hadis ke-38, an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, wa qad su'ila an syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sahu lam yuraminhu syaibun wa idza lam yadhin ru'iya minhu syai'un. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau ditanya tentang uban Rasulullah SAW, maka beliau berkata, jika baginda meminyaki rambut, tidak kelihatan uban pada rambutnya. Namun jika baginda tidak meminyakinya, maka kelihatanlah sedikit uban pada rambutnya. Jadinya hadis ni jelaslah nak ceritakan ataupun nak bagi tahu kita bahawa uban di kepala Nabi SAW tidaklah banyak, kerana pada masa Nabi SAW meminyaki rambut, uban di kepala baginda tidak lagi kelihatan. Apabila Nabi SAW pakai minyak pada rambutnya, uban itu tidak kelihatan. Tapi kalau Nabi SAW tidak pakai minyak di rambut, maka uban itu akan nampaklah, akan nampaklah uban. Tapi kalau Nabi SAW pakai minyak pada rambut, uban tu tidak kelihatan, disebabkan terlalu sedikit bilangan uban yang ada di rambut dan juga di janggut Nabi SAW. Itu hadis yang seterusnya, hadis yang ke-39. Ni kita boleh baca banyak sikitlah hadis
Tapi mungkin ini hadis 39 ni yang terakhirlah untuk 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 hari ini insya-Allah. Esok kita akan sambung lagi hadis yang ke-39 an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala innama kana syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ni merupakan anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan kata Abdullah bin Umar, diriwayatkan daripadanya, beliau berkata, sesungguhnya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 urat rambut putih. Tadi dibaca 14. Yang ni riwayat ni mengatakan uban Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 urat rambut putih. Jadinya hadis ni nak sebutkan bahawa uban di rambut dan juga di janggut Nabi SAW hanya sekitar 20 urat sahaja. Namun hadis ni dia tidaklah bercanggah dengan hadis sebelum ni yang menceritakan uban di rambut Nabi SAW dan juga di janggutnya hanya ada 14 urat, kerana kedua-dua riwayat ni menceritakan uban Nabi SAW pada masa yang berlainan. Atau mungkin jumlah uban yang disebut oleh setiap riwayat adalah berdasarkan agakan sahaja, bukan kiraan yang tepat. Ni dia tidak bercanggahlah dengan hadis yang sebelum ini kita baca, di mana kata Sayyidina Anas, uban Nabi SAW ini sama ada digabungkanlah di rambut dan juga di janggutnya hanya 14 helai saja. Tetapi dalam hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar dikatakan lebih kurang 20 urat ataupun 20 helai uban. Cumanya riwayat ini disebutkan pada masa yang berlainan, dia bukan pada masa yang samalah. Dan ada mungkin juga uban yang disebutkan oleh setiap riwayat ataupun periwayat adalah berdasarkan agakan, bukan kiraan yang tepat lah. Berdasarkan agakan atau bukan kiraan yang tepat. Dan juga mungkin juga para sahabat pada telahan awal mereka uban Nabi hanya 14 urat, namun apabila dibuat kiraan terperinci, didapati uban baginda melebihi 14 urat, iaitu mencecah 20 urat. Ini mungkin juga para sahabat pada mereka kiraan awal mereka kira 14 urat saja, tetapi setelah dibuat kiraan yang lebih terperinci dan lebih detail, mereka mendapati uban baginda Nabi SAW ini mencecah 20 urat ataupun 20 helai uban Nabi SAW. Jadinya apa pengajaran daripada hadis yang kita baca berkenaan dengan uban Nabi SAW ini? Tengok dalam bab uban pun dia ada pengajaran. Daripada hadis. Jadi ini pada usia 60-an, pada usia Nabi SAW umur lebih kurang 60-an, uban di rambut dan janggut Nabi SAW tidak sampai 20 urat. Ini menunjukkan tubuh badan Nabi SAW sihat dan tidak dimamah usia. Walaupun usia lanjut, tubuh Nabi seperti orang muda. Ini Nabi SAW ni walaupun usianya 60, walaupun usianya 50-an, 60-an, tetapi ubannya tak sampai pun 20 lah. Dan mengikut apa yang disampaikan oleh guru kami Al-Fadil Ustaz Nazrul Nasir, dia kata tempat tumbuhnya uban Nabi SAW itu memang pada tempat-tempat yang cantik. Sebelah ni tepi, ditumbuh uban di sebelah tepi dan juga di tengah. Itu kalau dilihat tempat tumbuh uban tu memang tempat yang cantik lah. Dekat tepi ni sikit dan dekat tengah ni sikit ada uban. Tu nampaklah Nabi SAW itu sangat segak, sangat handsome Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW umurnya lanjut 60 tahun, tetapi kita dapat lihatlah bagaimana tubuh baginda Nabi SAW itu seumpama orang muda dan seumpama pemuda. Itu faktor kesihatan Nabi ini, selain daripada jagaan Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah juga kerana gaya hidup baginda yang sihat. Gaya hidup yang sihat itu perlu menjadi ikutan kita, umat baginda Nabi SAW. Walaupun faktor kesihatan ini
hanyalah faktor kesihatan Nabi itu adalah jagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga perlu ambil kira bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana Nabi SAW menggayakan hidup baginda itu dengan gaya hidup yang sihat. Gaya hidup yang sihat, bagaimana pemakanan Nabi, bagaimana gaya hidup Nabi lah yang perlu untuk kita ini umatnya contohi. Nabi SAW tidak makan terlalu banyak. Kita ini orang biasa, sikit-sikit kita makan, tapi Nabi SAW makan sedikit. Itu beza kita dengan Nabi SAW. Dan kalau kita nak ambil contoh, nak ikut Nabi SAW, maka bolehlah kita ikut bagaimana gaya hidup sihat Nabi SAW. Itulah kongsian hadis berkenaan dengan uban Nabi SAW. Kita ingatlah, uban bukan menandakan tua, tetapi uban Nabi SAW ini menandakan keelokan, menandakan kekacakan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia tumbuh pada tempat yang cantik, tepi dan juga di tengah. Tengoklah macam orang-orang tua yang ada kan, yang ada uban kat tepi, sikit je uban kat tepi dan juga ada kat tengah. Itu kalau dia pakai pakaian yang smart, dia sikat rambut yang elok, kita akan nampak dia segak lah. Begitu jugalah dengan Nabi SAW. Tetapi Nabi lebih daripada itu lagi, kesegakannya, kekacakannya. Jadinya itulah, itu sajalah beberapa hadis yang kita bacakan. Dalam lebih kurang 4 hadis kita bacakan pada tengah hari ini. Moga-moga ada manfaatnya lah untuk kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok. Kita sambung lagi bab berkenaan dengan uban Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.